bila ramai orang suka, saya terpaksa menjadi GRO kelas atasan yang paling tinggi, di mana saya kena layan ramai orang. Saya tahu lah, saya ni dengan wanita saya kalah lah sebenarnya. Saya kalah sangat. F8 Bus. Satu benda yang sangat di luar jangkaan saya, di luar daripada apa yang saya impikan selama ni. Sebab ikut keadaan memang saya dah benar-benar dah matikan ikan di situ. Sebab roh sebagai seorang selebriti tu dah lama sepi, dah lama mati. Jadi untuk bangkitkan semula ni, banyaklah dapat pujukan daripada Eli Arifin pujuk. Beberapa kali jumpa untuk masuk balik dalam set. Sebenarnya bukan mudah untuk saya hadapi benda ni. Dengan tiba-tiba ada nama Fazira, ada Zahrani, ada nama Nimba Zura, dengan direkturnya Opi Zami, Yub Hitler pun ada dalam tu. Jadi benda ni bukan mudah sebenarnya untuk saya menghadapi keadaan yang kembali ke dalam industri seni. Namun alhamdulillah, saya rasa benda ni satu peluang untuk saya memperjuangkan, mengobarkan diri saya untuk masuk kembali dalam dunia lakonan, menyampaikan mesej tentang masalah isu mental dan juga masalah tekanan jiwa yang makin menjadi-jadi dalam kehidupan sekarang. So maknanya isu itu yang akan mendorong anda untuk make a comeback ke? Benar, sebab dari segi media sosial tu dah diberikan tahu apa sebenarnya akan terjadi. Tapi ketika itu kejaran tak ada. Setelah daripada PKP, banyak benda yang unpredictable terjadi. So sebuah filem merupakan sebuah platform untuk kita menyampaikan apa yang perlu disampaikan kesedaran terhadap masyarakat. Jadi ini yang menyebabkan saya rasa macam tak apalah, aku korbankan diri aku, walaupun aku rasa macam aku tak nak masuk lagi dah dalam dunia lakonan ni, nak kena hadapi dunia, kena tunggu, kena buat itu, kena buat ini, nak kena tukar karakter, nak kena. Tapi bila fikir balik, watak tu sama je lebih kurang apa yang dilalui, depresi, anxiety. So benda tu membantu saya untuk depresi, anxiety tu ke dalam sebuah naskah. Jadi saya dapat itu cara untuk rawatan lah, untuk saya sendiri, untuk kembalikan konfidensi, untuk dapat menghadap orang macam bukan senang ni. Contoh macam sekarang ni, saya bukan senang sebab saya tangkap semua benda ni. Orang bercakap, orang semua dia diserap energi. Jadi balik penat. So ini 4 tahun juga saya nak daripada 2020 tu, lepas daripada syuting tu sampai ke 4 tahun ni, untuk saya kawalkan momentum watak ni. Saya sentiasa macam mana cakap benda ni, bermain dengan keadaan untuk relevankan karakter tu. Okey, nak tanya lagi. Jadi correct me if I'm wrong. Ya. Jadi watak Ezra dengan Ikram Dinsley tiada Ezra dengan Prince Chiki Dizli sama je. Sama je. Okey. Sama. So di mana Ikram Dinsley? So di mana Ikram Dinsley? Sebenarnya yang mana? Gitu. Sebenarnya mana? Okey, jadi yang kita berhadapan sekarang Ikram Dinsley, right? Ya. Okey. So yang dalam filem itu adalah Ikram ke Ezra? no, it's not Ikram. Dia dah cakap tadi. Prince Chiki Ezra. Dizli. Sebab itu adalah sebenarnya ramai yang tak faham, mungkin saya sendiri tak memodulkan benda tu macam mana kan. Alter ego yang selama ni terpendam, simpan, bukan dendam, terpendam, simpan, benda tu dikeluarkan. Jadi apa yang berlaku dalam filem Kosakov ni, itu adalah Prince Chiki Dizli yang terpendam, yang alter ego yang terpendam. Kena diam, kena serap, kena apa yang berlaku pun kena simpan, tak boleh nak cerita kat siapa. Itu rahsia yang tak dibongkarkan. Jadi begitu juga dengan kehidupan sebagai seorang Ikram Dinsley, yang mana dipandang indah sebagai seorang metroseksual pun jadi isu. Saya ingat lagi masa Ikram Dinsley digelarkan metroseksual. Okay, benda tu tak salah, tapi bila digembar-gemburkan oleh media mengatakan metroseksual ni ke arah melanggar jantina punya habit semua. Tapi bila benda tu dah bertahun-tahun dan ramai, tak kira VIP ke lelaki sejati, semua dah buat medical pedicure. So benda tu saya masih ingat lagi. Masa ketika permulaannya Ikram Dinsley buat manicure pedicure jadi isu. Semua tembuan dijemput untuk cerita tentang metroseksual. Tapi bila dah jadi kebiasaan, norm, diam semua. Bermakna anda special. Yelah, apa anda buat semuanya, like jadi highlight. Taklah kata special mana pun. Saya tak pernah rasa diri saya bagus, tak pernah rasa saya hebat.
Setiap kali saya habis syuting ke apa-apa pun, saya akan rasa macam diri saya itu adalah bukan diri saya yang bukan kata sebenar lah. Maksudnya itu adalah dunia selebriti, dunia sebagai seorang pelakon. Saya lebih suka pada karakter saya yang mana seawalnya saya dibesarkan dalam dunia rumah kampung. Walaupun memang tak nafikan belah papa saya mantan arwah tok, mantan menteri besar Perak, belah mama pula mantan menteri besar mantan ketua kampung. Jadi benda ni, kehidupan saya hidup dalam mewah yang mana miskin dalam mewah, kaya pun dalam mewah kekampungan. So saya tak faham tentang hidup susah senang tu. Sampailah sekarang ni pun masih lagi saya tak faham apa sebenarnya terjadi ni semua, dan saya hanya melalui tempui dengan apa Allah kata kun fayakun. Jadi maka jadilah ia. Okay, dengan lakonan awak tu ada masalah tak dengan you punya? Of course. Okay, boleh ceritakan tak apa yang berlaku di set location? Pengalaman yang paling saya tak boleh, dengan isu ni kan? macam Ellie saya tak ada masalah sangat sebab dia cuba norm dari pengacara kan. Tapi yang paling saya gementar sekali untuk saya hadapi apabila saya nak ada babak pertama dengan Era Fazira. Itu memang saya punya anxiety, saya bukan datang serang pun tak ada, saya cakap melupur sampai Ellie. Serius ini Fazira kot. Memang berpeluh, rasa memang kau-kau. Tapi nama alhamdulillah, saya rasa kat Era Fazira, Azhar Rani semua. Azhar Rani dulu saya punya lecturer dekat ITM. So saya ada dia punya sejarah kat situ. Kat Era saya tak pernah ada. Jadi benda ni membuatkan aura seorang primadona tu macam kau biar betul tu, macam nak inject. Tak adalah, kurang. Saya. Tunggu kali. Ya saya. Tunggu kali. So macam mana deal waktu tu? Kan kata nervous. Orang mungkin nampak macam saya berpura-pura macam anxiety, takut semua. Tak ada. Tapi saya memang macam tu. Saya sekiranya untuk saya mengatasi saya punya low esteem punya confidence tu, saya akan buat benda yang di luar kebiasaan lah. Dan saya memang jenis tak boleh duduk diam. Saya punya perwatakan saya ataupun diri saya yang dulu Iklan Rizli mungkin paksa sopan santun, sebab itu memang dimomokkan supaya menjadi seorang selebriti kena bercakap pun tenang, relax, cool. Tapi lama-kelamaan tu saya saja, ini bukan aku ni. Tapi bila di production, seperti mana kita tengok Ali Mazlin, dia keluarkan watak kat Lina Pom-Pom itu saya dah tengok kat Lina Pom-Pom tu zaman first saya berlakon lagi dah. Tapi bila dia berjaya membawa benda tu ke masyarakat, mula-mula orang terima, tapi lama-lama tak terima sebab dia dah lebih daripada Ali Mazli itu. Tapi saya sedang usahakan bagikan watak-watak alter ego tu ke dalam media sosial, filem lain, drama lain. So benda tu akan dikompilkan untuk jadi satu agenda saya lah. Agenda X saya. Lepas Korsakov ada apa? Ada lagi. Hanya itu berbeza dengan watak sekarang ni. Ada yang watak Korsakov ni dengan watak yang filem satu lagi ni lain. Walaupun sedikit saya keluar, tapi saya rasa benda itu cukup untuk menjadikan lampiran. Kerana saya nak bawa watak Prince Chiki Rizli yang sebenar-benarnya ni ke layar perak nanti, insyaAllah. Still ambil tawaran Ya. maksudnya. Still terima offer. Saya tengok pada production tu, saya tengok juga pada naskah, dan saya rasa saya akan matikan benar-benar matinya Iklan Rizli tu dan sebuah lakonan Prince Chiki Rizli. Kerana saya nak perjuangkan adab dan warisan dalam filem kita, insyaAllah. Kenapa Prince Chicken Piece? Sebab saya, ramai apa yang dipamerkan Prince Chiki Rizli yang watak pada awalnya media sosial tu, dia ada side, the dark side, the negativity. Apa yang netizen komen, itu yang dipersembahkan. Apa yang netizen kata bodohlah kau, aku bodohkan diri aku untuk bodohkan kau. Maksudnya apa yang kau cakap pasal aku sampaikan tanpa ada kata-kata dari segi dialog, tapi dari segi persembahan. Kau kata aku gila. Ya, aku gila. Sebab kau kata aku gila, aku bagi kau gila. Kau nak kata aku bodoh. Ya, aku bodoh. Aku bodohkan dia aku untuk kau. Kau kata aku rasa macam kau sesat. Ya, aku sesat. Tapi aku sesatkan untuk kau. Jadi benda ni saya alhamdulillah benda ni dapat kat Langkawi sebenarnya. Di masa ketika tu saya buat perniagaan dekat nasi ayam, jualan nasi ayam dekat Langkawi. So secara tak langsung memperhalusi apa yang saya ingin tahu tentang kehidupan di sebalik masyarakat berbanding dengan sebagai seorang selebriti. Dia lebih orang kata benda yang kita ialah kita di dalam production, tak campur orang, tak ada live lain, sampaikan kampung pun tak balik. Bila
kematiannya seorang ayah pula, seorang guru senior, membuatkan saya sedar, "Uish, aku dah jauh ni, aku dah hilang jati diri aku." Jadi benda ni membuatkan saya rasa macam, cukup, relax. Bagi aku kembali ke jati diri balik untuk dapatkan kenal diri yang sebenar-benarnya. Bila proses tu pula, dia lebih dalam dan dalam dan dalam, sampai orang kata, kau ni dalam sangat. Saya tak tahulah yang kata saya dalam atau tak dalam, tapi saya rasa benda tu biasa je untuk saya. Selama ni saya tak faham, tapi bila saya faham, lagi tak faham. Jadi susah untuk saya explainkan sebenarnya benda ni. Ha? Apa dia? Apa watak alter ego you ada? Ikram macam Ikram, you kata you ada alter ego yang macam prince benda tu kan. Tapi bila you macam kelihatan normal, macam lelaki yang normal, ramai orang suka. Komen sikit. Sebab ramai yang orang suka tu yang buatkan jadi tak suka. Bila ramai orang suka, saya terpaksa menjadi GRO kelas atasan yang paling tinggi. Di mana saya kena layan ramai orang. Saya kena layan even sekarang ni pun kadang-kadang saya ada orang tintong sekalipun, dan kadang saya tengah huru-hara tu pun still saya kena layan juga ramai. Sebab saya keluarga yang besar. Saya ada mak saudara saya ada pak saudara saya ada tok nenek moyang sepupu papat saya lagi. Dan kawan-kawan papa, mama, kawan-kawan papa. So benda tu buatkan saya macam daripada kecil lagi saya dah memang kena layan ramai orang. Bila masuk industri ni pula, kita difahamkan bahawasanya pergi syuting berlakon, jumpa orang ni penyanyi, ni pelakon, okay fine. Tapi di sebalik kehidupan lain pula ada lagi yang kehidupan yang dieksposkan. So saya tak boleh cerita benda tu kan, sebab saya orang nampak saya hanya dalam industri, tak ada. Di luar industri pun saya kena layan ramai lagi. Kenal orang tu, kenal orang ni. Dan sepanjang perjalanan hidup saya tak pernah keseorangan. Bila nak duduk seorang je, saya akan hadir. Masa contoh kat hospital kan, saya dah stres duduk kat hospital tu, tapi saya nak dapatkan peluang untuk saya bawa bantal, saya bawa speaker besar masuk dalam bilik papa, saya layan semua security yang ada untuk dapatkan tiket. Ikram, jadi macam mana peminat nak bezakan waktu itu adalah Prince Cheeky Disley dengan waktu itu adalah Ikram? Pandai-pandai lah dia. Padahal tak ada expression daripada you lah macam Ada. Saya rasa semua benda saya dah experience kan, dari segi media sosial, TikTok ke, Instagram ke, semua saya dah terangkan. Tapi oleh kerana golongan netizen ni yang terlalu bijaksana, yang telah membuatkan akaun 1 juta saya yang semua ada lampiran kat situ telah dihackkan oleh netizen. Jadi bukan salah saya apabila benda tu tak boleh nak terangkan. Dan bagi saya hidup dah cukup dah. Selama 42 tahun saya pleasekan ramai orang, dan bukan masanya untuk saya pleasekan orang, dan bukan masanya untuk saya explanation. Sebab bagi saya zaman sekarang semuanya di ujung jari. Kalau sekiranya rajin membaca, maka dapatlah. Sekiranya rajin mengkaji, insya-Allah akan dapat jumpa kat situ. Tapi bila kita malas nak baca dan kita hanya dengar apa orang kata, goodbye. Bagi saya, lambat, tinggal. Ini dah zaman 2024. Bukan masanya untuk saya explanation, bukan masa untuk saya please semua orang, tapi masalah untuk saya perjuangkan apa yang saya nak perjuangkan. Itu je lah. So watak alter ego lainnya you ada? Banyak, sebab saya ada, belah papa ada 6 adik. Belah mama ada 15 adik-beradik. Adik-beradik saya ada 4. Cousin saya ada berpuluh-puluh lagi. Tok nenek moyang saya lagi. Cousin saya lagi. Persepah ada. Jadi setiap seorang tu saya serap energi untuk saya gadingkan dalam satu modul. Ikram, dia alter ego kenapa banyak sangat? Yes, sir. Ikram buat alter ego tu banyak. Live performance untuk orang lain. Ikram bukan jadi dia, Ikram nak puas hati apa orang tu minta jadi gila, aku gila. Orang tu nak aku jadi macam ni, aku jadi macam ni. Yes, sir. Daripada mereka semua kan. Tapi contohnya pada hari kita buat filem pasal kesedaran masalah mental lah. So macam Ikram ni feeling, sekiranya Ikram dan Ikram sendiri, Ikram ada tak orang cakap kata macam Ikram ni mungkin ada masalah mental? Sedar tak benda tu? Dan mungkin Ikram boleh terangkan sikit. Sebab Ikram cakap macam tu, tapi mungkin ada orang pandang Ikram ni ada masalah mental. Tak apa, tak ada masalah. Sebab yang bercakap tu bukan saya. Yang tu orang tu cakap. Okay, siapa dia pada saya? Kalau kata itu mak saya, boleh ceritalah. Kalau dia itu pak saudara saya, boleh ceritalah. Tapi semental-mental saya pun pernah saya kacau hidup orang. Pernah saya sentuh pribadi orang, tak ada pun. Walaupun saya ada cerita tentang gosip saya dulu, orang ni, tapi satu pun saya tak buka. Yang ada masalah mental apabila kita mengganggu kehidupan orang lain. Apabila kita sibuk hal orang lain, itu ada masalah mental. Sebab bagi saya, jujurlah saya kata, saya rasa sepanjang 4 tahun, 5, 6 tahun ni, tak ada satu pun isu saya buka tentang kawan-kawan, tak ada satu isu pun saya buka tentang sesiapa pun, kecuali benda yang tentang influencer lah ataupun orang lain. Bagi saya dalam industri, satu pun saya tak buka. Saya rasa lah. Kecuali ada bapuk tua tu lah yang saya tak boleh terima. Sebab dia asyik kacau kawan-kawan semua. Tak ada, itu mental. Bagi saya mental. Orang tak kacau hidup dia, tapi dia kacau hidup orang. Itu mental. Bagi saya itu mental.
Okay, tapi saya rasa saya mental. So far, saya pergi anugerah mana-mana pun tanpa undangan saya takkan hadir. Itu memang Ikram Dizli yang dulu. Even sekarang pun, majlis apa ke, event apa pun, tanpa jemputan saya takkan hadir. Sebab haram seseorang tu hadir tanpa jemputan. Dan saya bukan jenis yang muka takut, tebal muka jenis nak minta-minta, tak ada. Saya jenis saya, even wartawan ke, siapa-siapa ke, producer ke, saya tak pernah meminta-minta, aku nak job ni lah, aku tak ada. Saya ada rezeki, datang. Tak ada rezeki, sudah. Itu saya. Ada kawan-kawan dan family tak ada yang menunjukkan kerisauan yang mengatakan mungkin Ikram ada masalah, tak ada Bagi saya mudah. Saya tak suka misahkan orang, tapi sekiranya orang tu rasa memisahkan hidup dia, saya minta maaf banyak. Sebab family pun ada juga yang netizen sebenarnya. Bukan setakat kalangan dalam industri, bukan kalangan di media sosial. Dalam family kita sendiri pun ada netizen. Jadi saya tak nak pleasekan semua orang. Dan saya rasa daripada kecil lagi memang family saya sentiasa terbuka. Ada event apa semua kan ramai kita makan. Tapi sekiranya ada yang tak puas hati, saya tak boleh buat apa. Sebab saya bukannya Nabi, saya bukan Rasul untuk menjadi seorang yang sempurna. Terima je semua. Tak ada. Saya adalah manusia yang sedang membinakan diri saya untuk jadi seorang insan. Bukan jadi orang, bukan jadi untuk jadi, dah cukup jadi orang, nak jadi insan pula. Bila jadi insan ni bukan lagi mudah. Sebab Nabi dan Rasul sendiri pun banyak dan ujian dugaan dia. Jadi saya yang biasa-biasa ni lagilah ujian dugaan dia. Ceritalah. Jadi bagi Ikram, kalau Ikram ada masalah mental sekalipun, kalau ada sekalipun, lagi tak mengganggu orang, Ikram tak ada masalah lah. Mental saya pun kita tak pakai baju Abu Shah, duduk kat Hyatt Palace. Tak apalah. Bagi saya suka di ikon mental sebab lagi ramai yang mental, lagi ramai yang akan ikut saya, dan saya akan usaha bawa ke arah Al-Quran dan Sunnah lah, bukan pada keadaan yang di mana fitnah lah. Sebab saya tak suka benda-benda yang dengar simply ambil, tak ada. Sebab dalam pembelajaran kita tentang Islam sekalipun, kita perlu ada kefahaman. Satu persatu kita dengar, tak boleh ambil A terus. Macam sekarang saya dah dengar ada agama Ahmadi. Okay, benda tu lagi bahaya. Jadi saya rasa lagi pecahan akan berlaku dalam Islam. Saya biarkan dulu sebab saya punya pendidikan Islam ni dalam keluarga tu alhamdulillah, bukan nak kata bagus, tinggi sangat, tak adalah, sederhana. Dalam kesederhanaan itu saya akan cuba bawa untuk jadikan lampiran supaya saya tidak tergugat dengan yang akan berlaku ni, pecahan-pecahan yang akan berlaku ni. Sebab saya tak bergerak hebat, saya tak kuat. Dan saya rasa alhamdulillah sebab doakan mama saya pun membuatkan kekuatan tu hadir, dan Allah pinjamkan saya dengan insan-insan yang hadir yang baik-baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Setakat ni. Thank you. Ikram, Ya. dijemput awak berlakon. Dia pujuk. Apa cerita tu? Apa yang kenapa dia berjaya pujuk you? Saya tahu lah, saya ni dengan wanita saya kalah lah sebenarnya. Saya kalah sangat. Dia macam saya kalah. Sebab tu saya kalah sebab memang saya dengan wanita saya kalah, tak nafikan. Dengan mama saya kalah, dengan arwah kakak saya paling saya kalah lah sebab dia saya punya first love. Jadi sebab Ellie ni pandai pujuk datang rumah, dia sembang-sembang jap, jom lah, babe, tak nak babe. Tapi benda tu membuatkan saya macam, tak apa lah, mungkin why not Allah hantarkan seseorang ni untuk saya cuba pula benda yang saya tak nak kan. Bukan tak nak, saya macam berat ni. Tapi tu ada, saya lemah, sebagai seorang lelaki saya lemah. Tulang rusuk saya hilang, patah tu, tak tahu. Dia banyak masa zaman dia jadi pengacara tu dia banyak interview, dan paling saya suka sebab dia sebut Prince Chiki di situ dengan nada yang betul. Dia salah satunya, dia seorang-seorang je yang sebut betul intonasi dia. Yang saya dengar Awak ambil terima tawaran. saya bukan nak kata saya bagus. Saya suka, sebenarnya kita ni dah meningkat usia kan. Kita perlu ada ramai lagi dalam industri untuk mewarnai. Jadi untuk cari yang kualiti tu kan mudah. Dan saya tak nak jadi guru. Saya nak jadi asbab seorang tu naik. Saya nak jadi tu. Sebab saya tak rasa, sebab tu bila saya fikir aku perlu ada protege. Tak perlu kau ada protege sebab kau rasa kau kan bagus sangat pun. Sebab tu saya ada protege Prince Chiki Dizli dengan IQ Dizli. Saya sendiri create benda tu supaya benda tu saya akan munculkan balik. Saya tak ada idola, saya tak ada apa. Saya tak ada someone yang pelakon ke ataupun untuk jadikan saya lampiran, aku nak jadi macam orang ni, tak ada. Saya nak create sendiri. Kita kira filem Ellie ni istimewa lah. Istimewa lah sebab dia jadi pujuk. Soalan bahaya ni.
Salam raya. Awak jangan main-main dengan saya bro. Saya akan tarik jauh lagi. Tak. So kira filem ni antara filem yang buat awak munculkan semua dari Nasri betul. Selepas berapa lama tak tahu. Lama. Saya rasa lama dengan keadaan saya Langkawi turun naik bergerak menghadapi lepas melodi tu. Saya kena fitnah kau kena hentam, ada dark cloud datang gila babi 2 minggu saja. Ush, biar betul. So dengan keadaan ekonomi rumah kena rompak 2 kali, kereta kena tarik. Semua kau kot. Semua berlaku dalam keadaan semua serentak. Tapi bila saya cerita ke orang fikir macam saya mental. Biar. Tapi saya buka aib saya dan saya tutup aib saya balik. Sebab saya gunakan modul aib tu dicanangkan. Tapi Alhamdulillah Allah tutup. Sampai pikat saya sekarang ni pun saya masih lagi Allah tutup aib saya. Dan kata saya tak bagus, saya tak baik. Saya ada satu lagi alter ego yang ramai tak tahu. Hanya yang rapat saja yang tahu. Namun alter ego tu membuatkan silaturahim tu berpanjangan walaupun tak selalu jumpa. Itu rahsia. Itu siapa yang betul-betul rapat je tahu. Itu pun tak semua dapat congkil sebab dia ada benda yang unpredictable kat. Selepas filem ni banyak lagi tampil ada membuka ruang hati awak untuk pelakon. Tak semua, tapi saya akan saya ada nak buat satu cerita tentang sampah untuk masyarakat. Sampah. Ni sesuai belakang. Sampah. Saya nak perjuangkan, saya nak pastikan watak Prince Chiki Dizli ni akan jadi julang dan masterpiece untuk semua produk saya nanti, insyaAllah.